Salam sejahtera. Skandal rasuah di Sabah makin panas. Tapi jangan dilupa, ada lagi satu skandal di Sabah yang paling panas juga, yaitu berkait dengan skandal air Sabah. Skandal yang mana mengejutkan satu Malaysia apabila SPRM menemui bertimbun-timbun uang di pejabat, di bonet kereta dan juga di rumah. Yang lebih menghairankan, dalam bonet kereta itu ada duit begitu banyak. Dan dalam pantry di pejabat itu juga banyak duit. Sampai kita pun hairan macam mana nak menghabiskan duit itu. Kalaulah kita ada duit seperti itu kan, bagus juga. Tak perlu kira duit. Ambil saja selonggok, ambil saja seikat, pergi, berjoli, jalan, beli belah. Tanpa memikirkan berapa lagi duit yang ada dalam akaun atau dalam almari. Habis, di mana-mana ada duit. Longgokan di mana-mana. Mahkamah Session hari ini memerintahkan bekas pengarah dan isteri membela diri. Mahkamah Session memerintahkan bekas pengarah Jabatan Air Sabah, Awang Muhammad Tahir Talib dan dua yang lain membela diri terhadap 37 pertuduhan penggubahan wang haram. Ia membabitkan wang tunai dan simpanan bank berjumlah 61,57 juta serta memiliki barang mewah secara haram antara Oktober dan November tahun 2016. Dua individu lain di arah bela diri adalah isteri Muhammad Tahir yaitu Fauzia Piut 59 tahun dan bekas timbalan pengarah Jabatan Air Lim Lambeng 70 tahun. Memetik harian Metro, Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat mengeluarkan perintah itu selepas memutuskan bahawa pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Mahkamah menetapkan 26 hingga 28 Februari dan 28 hingga 30 April tahun depan sebagai tarikh pembelaan mereka. Sepanjang kes itu yang juga dikenali sebagai skandal Jabatan Air Sabah, seramai 38 saksi pendakwaan memberikan keterangan. Wah, ini memang satu pendedahan yang luar biasa. Ini satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah berkait dengan skandal air di Sabah. Bayangkan saudara, penemuan uang yang begitu luar biasa banyak. 61,57 juta wang tunai dan simpanan bank. Selain itu ada lagi barangan-barangan mewah yang diperoleh secara haram. Saya cuba memikirkanlah kan macam mana duit 61,5 juta ini diperoleh. Dari siapa agak-agaknya wang seperti ini banyaknya. Dan siapakah orang yang sanggup menyerahkan duit sebanyak ini? Lebih hebat lagi ialah bagaimana dia boleh berani menyimpan duit yang begini banyak ini secara tunai di pejabat, di rumah, di bonet kereta. Bukankah itu sesuatu yang menarik perhatian kita semua? Dan kita juga berharap supaya yang benar ditegakkan, yang salah harus dihukum. Jadi kita akan melihat nanti adakah bekas pengarah dan isteri ini akan didapati bersalah atau terlepas. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan terkini kes Najib Tun Razak. Najib kata, ini dakwaan terdesak. Hanya orang bodoh akan percaya. Wow, ini memang pendedahan dan pengakuan luar biasa daripada Najib. Bayangkan dia kata hanya orang bodoh yang percaya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini tuduhan bahawa beliau menyalahgunakan kedudukan dengan menerima hampir 20 juta US dollar pada 2011 adalah tindakan terdesak pihak pendakwaan. Najib yang membela diri daripada kandang saksi menegaskan bahawa dakwaan itu tidak berasas dan tidak masuk akal kerana
Tiga dalang sebenar yang melakukan jenayah itu melarikan ratusan juta dolar dana 1MDB. Menurut Najib, ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jolo dan Ketua Eksekutif Petro Saudi International Limited PSI, Tariq Obaid, menggunakan ratusan juta dana yang diseleweng untuk memperoleh hartanah, barang kemas, dan barangan mewah lain. Sebaliknya, pihak pendakwaan mendakwa saya ketika memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan akan menjejaskan kerjaya politik dan reputasi yang dibina selama lebih 40 tahun untuk melakukan perbuatan jenayah demi menerima AS dolar 9999877 pada kejadian berasingan, dua kejadian berasingan, kata Najib. Ini adalah dakwaan terdesak oleh mereka yang hanya orang bodoh akan percaya, kata Najib. Najib berkata demikian ketika membela diri terhadap 4 tuduhan menggunakan kedudukan bagi memperoleh suapan berjumlah 2,3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram. Najib juga menafikan bahawa dakwaan pihak pendakwaan beliau mengarahkan lembaga pengarah BOD 1MDB menjalin usaha sama dengan PSI bagi menerima suapan itu antara 24 Februari dan 14 Jun 2011. Menurut bekas ahli parlimen pekan itu, naratif pendakwaan tidak masuk akal kerana mendakwa beliau menerima wang daripada dua kerabat Diraja Arab Saudi iaitu putra Faisal Turki Al Saud dan putra Saud Abdul Aziz Al Saud sebagai balasan untuknya melakukan penyalahgunaan kuasa. Beliau berkata, naratif itu adalah salah kerana ia tidak menyatakan dengan jelas kepentingan dua putra Arab untuk memberikan suapan kepadanya. Bagaimanapun, katanya dengan sinis, naratif itu juga sangat baik kepadanya kerana ia menggambarkan dirinya sebagai konspirator yang paling murah hati dan berkorban diri dalam sejarah. Naratif pendakwaan pada dasarnya mendakwa saya bermurah hati membolehkan semua orang memperkayakan diri mereka dengan ratusan juta. Saya pula orang yang kononnya imej bayangan Jolo dan dikatakan dalang skim ini menerima sebagian kecil daripada penyelewengan itu beberapa tahun kemudian. Sementara Jolo menerima sejumlah 547 juta AS dolar, Tariq Obaid 120 juta AS dolar dan pengarah PSI Patrick Mohani 33 juta AS dolar. Dakwaan ini adalah mustahil dan menentang logik akal, manakala kebenarannya adalah jelas dan dibuktikan dengan penemuan Mahkamah Switzerland yang adil, katanya. Mahkamah itu secara konklusif mengenal pasti Tariq Obaid Mohani dan Jolo sebagai individu yang bertanggung jawab atas penyelewengan dana itu, katanya lagi. Sementara itu, Najib menafikan memberi tekanan kepada pegawai eksekutif 1MDB untuk menjalin usaha sama dengan PSI yang didakwa menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian 1 bilion Amerika Syarikat dolar. Beliau berkata dokumen yang dikemukakan di mahkamah jelas menunjukkan bahawa lembaga pengarah BOD 1MDB sudah bersedia untuk menyertai usaha sama dengan PSI sebelum perbualan melalui telefon dengan Tan Sri Baki Saleh, bekas pengerusi 1MDB pada 26 September 2009. Menurut kes pendakwaan, Najib telah menekan pengurusan tertinggi 1MDB untuk memasuki perjanjian usaha sama melalui panggilan telefon dengan Baki yang diaturkan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo. Najib berkata, bukti menunjukkan bahawa BOD sangat berminat untuk bekerjasama dengan PSI kerana syarikat sudah tentu tidak akan membuka akaun usaha sama jika sebaliknya. Beliau berkata oleh kerana BOD masih dalam proses berunding dengan rakan kongsi, mereka sepatutnya memuktamadkan syarat usaha sama terlebih dahulu sebelum meneruskan. Sebaliknya, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Sarul Azral Ibrahim Helmi
menandatangani perjanjian usaha dan secara pramatang menentukan nilai aset tanpa kelulusan BOD. Saya tidak mempunyai seberang kepentingan pribadi dalam usaha sama ini, kata Najib. Jika ada, saya boleh mendapatkan kepada BOD tarik untuk menandatangani perjanjian entiti khusus untuk bekerjasama, syarat yang perlu dipersetujui dan juga pilihan bank untuk membuka akaun, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.